Kerajaan purba di tanah Borneo. Panorama sejarah. 1. Kerajaan Kutai Martadipura, Kalimantan Timur abad ke-4 Masehi. Dikenali melalui prasasti Yupa bertulisan Sanskrit, membuktikan pengaruh kuat budaya Hindu. Raja pertama, Kudungga. Kemudian Mula Warman yang terkenal kerana kemurahan hati dan ritual keagamaan. 2. Kerajaan Nan Sarunai Kalimantan Selatan. Pendiri, suku Dayak Maanyan. Lebih tua daripada Kutai menurut mitos lisan Dayak. Musnah oleh serangan Majapahit dalam ekspedisi Gajah Mada. 3. Negara Dipa dan Negara Daha. Pewaris Nan Sarunai, menjadi asal Kesultanan Banjar. Terletak di sekitar Sungai Barito, berkembang sekitar abad ke-14 hingga ke-16. Kerajaan dan jejak purba di Sabah. 1. Pengaruh Kesultanan Brunei. Sekitar abad ke-15 menguasai kawasan barat Sabah seperti kota Kinabalu dan Papar, menyebarkan Islam dan mengawal laluan perdagangan. 2. Kesultanan Sulu. Menerima wilayah timur Sabah sebagai hadiah dari Brunei pada tahun 1704. Kawasan seperti Lahad Datu, Semporna, dan Tawau berada di bawah pengaruh Sulu, menjadi isu sejarah dan diplomatik sehingga kini. 3. Kerajaan Poni dan Vijayapura. Dicatat dalam kronik Cina seperti Zhu Fanzi dan Lingwai Daida. Poni mungkin merujuk kepada Brunei awal atau kerajaan pesisir Sabah. 4. Tapak arkeologi Bukit Tengkorak dan Gua Madai. Bukti wujudnya masyarakat Neolitik dan penghasilan tembikar sejak 3000 sebelum Masehi. Bukit Tengkorak, tapak pembuatan tembikar terbesar di Asia Tenggara. Gua Madai, lokasi spiritual suku Idahan, dikaitkan dengan ritual memetik sarang burung walit. Jejak peradaban awal Sabah. Penemuan di Lembah Mansuli, Lahad Datu. Alat batu berusia 235.000 tahun tertua di Asia Tenggara. Bukti manusia mendiami Sabah sejak 20.000 ke 30.000 tahun lalu. Etnik awal, Idahan, Kadazan Dusun, Murut, Bajau, masing-masing dengan mitos dan bahasa unik. Nama Sabah dipercayai berasal dari pokok pisang Saba atau dari perkataan dalam bahasa Tagalog. Tanah Borneo bangkit semula. Bab 1. Lembah Tengkorak berbisik. Di kaki bukit berbalut kabus abadi, terdengar bisikan dari tulang temulang leluhur. Bukit Tengkorak, tempat tembikar dilahirkan dari tanah dan api, menyimpan rahasia ribuan tahun. Di sini, Idahan muda bernama Sura Adani menemui kepingan batu berukir lambang kerajaan Vijayapura yang telah lama hilang. Bab 2. Warisan Nan Sarunai. Melintasi Sungai Barito dan Belantara Maanyan, roh Raja Nan Sarunai merintih dalam dendang malam. Gajah Mada telah memadam cahaya mereka, tapi satu anak keturunan Laruna, pewaris wanita terakhir, menyimpan kitab mantra Dayak yang boleh menghidupkan peradaban semula. Bab 3. Perseteruan Brunei Sulu Sabah terbagi antara dua takhta. Brunei pembawa Islam dan emas. Sulu berlayar dari selatan dengan armada dan janji persaudaraan. Namun di bawah gema diplomasi benih pertikaian tertanam. Putra Gana anak gabungan darah dua sultan, tersepit antara warisan dan kehendak zaman. Bab 4. Tembikar dan takdir. Di Gua Madai Sura Adani bertemu Laruna dan Putra Gana. 3 waris dari 3 zaman bertaut dalam misi memulihkan tanah Borneo. Bersama mereka menggali tembikar purba, berisi cahaya azimat yang hanya menyala jika kesatuan tercapai. Bab 5. Bangkitnya tanah Borneo. Ritual kuno dimulakan di Lembah Mansuli. Api nyala dari sarang walit, angin membacakan mantera dari kitab Maanyan. Roh-roh Raja Purba bangkit sebagai penjaga. 3 waris berdiri di altar batu, menyerahkan darah dan tekad. Borneo tidak lagi terpecah, ia menyatu dalam gema satu nama. Sabah, tanah asal, tanah baka, tanah jiwa.